Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam Sanisi Petai. Jadi hari ini saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan Poco M3. Adakah smartphone ini berbaloi untuk anda beli? Dan adakah smartphone ini hype kerana gimmick? Nantikan selepas ini. Pertama kita tengok pada kualiti binaan dan rekaan smartphone ini, yang mana jika kita tengok smartphone ini menggunakan material plastik dengan finishing seakan-akan leather ataupun kulit pada luarannya. Okey, kalau sekali imbas kita tengok smartphone ini amat cantik amat cantik, nampak premium dan juga dengan reka bentuk yang agak funky lah Namun ramai yang tak tahu bahawa smartphone ini diinspirasikan daripada sebuah smartphone yang amat popular lah masa kini, iaitu OnePlus 80 Cyberpunk yang iaitu sebuah smartphone, boleh dikatakan smartphone gaming lah untuk tahun ini yang paling popular. Tapi adakah smartphone ini mempunyai performance yang baik untuk gaming? Itu yang menjadi gimmicknya sebab untuk pengetahuan, smartphone ini hanya menggunakan chipset mid range bawah yang nanti saya terangkan tentang performance chipset ini, yang mana bagi saya chipset ini bukanlah chipset gaming, cuma bolehlah untuk dimain untuk digunakan untuk main game-game yang sederhana game berat boleh main tapi dengan low setting lah. Okey, jadi itu adalah gimmick yang pertama yang Poco buat pada smartphone ini, iaitu memberikan gaya penampilan seakan-akan smartphone gaming, namun performanya bukanlah sehebat smartphone gaming Okey, untuk gimmick yang kedua pada smartphone Poco ni adalah terletak pada kameranya. Untuk kamera je, smartphone ini diberikan nampak hebat lah dengan harga promosi permulaan 499. Dah diberi 3 kamera, dengan main kamera yang diberikan adalah sebesar 48 megapiksel. Jadi nampak hebat lah. Mana nak dapat smartphone bawah 500 pada harga penawaran dia dengan 3 kamera Jadi smartphone ni hype dari sudut pemberian kamera je, 3 kamera. Tapi ramai yang tak tahu bahawa kamera yang benar-benar bagus untuk smartphone ni hanyalah pada kamera utamanya, iaitu 48 megapiksel. Itu saja. Dan untuk 48 megapiksel ni, ramai juga yang masih tak tahu bahawa sebenarnya dia berasaskan kepada 12 megapiksel saja. Cuma kerana piksel binning, jadi smartphone ini dikembangkan kepada 48 megapiksel. Cuma untuk tangkapan biasa ataupun standardnya adalah 12 megapiksel saja Cuma kalau anda nak pakai 48, kena cari dalam stok kamera lah. Dan untuk 2 kamera lagi ni adalah kamera tambahan yang sebenarnya tak berapa nak dikatakan tak berapa nak meyakinkan lah. Sebab pertamanya adalah untuk megapiksel yang diberikan adalah kedua-dua ni menggunakan 2 megapiksel saja, iaitu satu untuk bokeh yang bawah ni, dan yang atas ni untuk micro. Dan bagi saya untuk 2 megapiksel ni itu adalah terlalu kecil dan boleh dikatakan sekadar ada je lah, mungkin jarang digunakan pun, terutamanya untuk kamera micro ni jadi untuk pemberian 3 kamera ni bagi saya adalah gimmick sajalah, gimmick. Namun saya tak kata tak bagus, cuma kalau diberikan kamera yang lebih fungsi, yang lebih selalu digunakan, contohnya wide angle, itu lebih bagus wide angle dan juga telefoto ke itu benar-benar bagus. Okey, tapi ada ke yang bagi kamera telefoto ke wide angle bawah harga
macam ni sebenarnya ada nanti saya akan kongsi dengan anda smartphone apa yang ada bawah harga macam ni tapi ada telefoto ataupun wide angle. Okey, dan itu untuk rekaan dan kamera je. Seterusnya pada kalau kita tengok yang menjadi gimmick pada smartphone Poco M3 ini adalah jadi pemberian chipset mid-range pada harga boleh dikatakan harga entry level. Pada smartphone ini diberikan chipset Snapdragon 662 yang dikeluarkan pada tahun ni lah. Ramai yang beranggapan chipset ni mempunyai improve yang besar lah berbanding chipset mid-range tahun lepas. Tapi terus terang saya cakap, bagi yang mengetahui sebenarnya chipset 662 ini adalah downgrade daripada Snapdragon 665. Walaupun performance untuk chipset 662 ini tak kata apa, hampir sama dengan 665, namun ada bahagian yang dikurangkan daripada chipset 665. Okey. Untuk chipset 662 tahun ini untuk yang digunakan pada Poco M3 ini, pengurangan ataupun downgrade daripada chipset 665 tahun lepas adalah daripada yang jelas adalah dari dua kemampuannya, iaitu pertama adalah berkaitan dengan kamera tadi. Dia hanya kemampuan untuk Snapdragon 662 adalah sekadar untuk rakaman video full HD 30 fps saja. Jadi dia kemampuan dia amat terhad tak seperti chipset mid-range tahun lepas 665 yang mampu untuk buat rakaman 4K 60 fps dan juga 4K 30 fps full HD 60 fps dan 4K 30 fps. Dan juga dikurangkan juga adalah kemampuan smartphone ini untuk mengambil video yang stable, sebab pada smartphone ini tiada sebarang stabilizer diberikan, sama ada OIS ataupun EIS. Jadi boleh dikatakan smartphone ni dia downgrade lah daripada chipset 665, walaupun dia masih lagi mid range punya chipset, namun dikurangkan, didowngradekan chipset ni kemampuan videonya hanya sekadar full HD 30 fps dan tiada stabilizer. Seterusnya untuk berkaitan dengan downgrade chipset 662 ini adalah dari segi dari segi kemampuan download untuk smartphone ini, kemampuan downloadnya dikurangkan hampir separuh daripada chipset 665. Kemampuan chipset 665 dia kemampuan dia hampir 2 kali ganda lah dari smartphone ni. Jadi kalau anda nak download apa-apa pada smartphone ini, contohnya anda nak download aplikasi, jadi agak slow sikit berbanding dengan chipset 665. Okey. Jadi bagi saya lah, kalau tengok chipset lain contohnya yang digunakan pada tahun ni iaitu Snapdragon 460, nampak untuk upgrade je daripada 450 itu ketara lah. Boleh dikatakan 460 ini setara dengan chipset Snapdragon 636. Dah masuk kategori performance mid-range lah. Begitu juga dengan chipset 720G, Snapdragon 720G, yang mana kemampuannya adalah lebih daripada 730G. Jadi ramai beranggapan smartphone ini adalah smartphone yang mempunyai performance yang lebih daripada chipset mid-range tahun lepas. Namun yang agak mengecewakan, chipset ini adalah bukannya upgrade tapi ada downgrade daripada chipset yang digunakan pada tahun lepas, iaitu Snapdragon 665. Bahkan berbanding dengan Snapdragon 460 tak jauh beza lah. Tambahan sekarang ni untuk chipset 460 dia dah pakai GPU Adreno 610, sama dengan chipset mid-range tahun ni, iaitu 662 ni pun pakai Adreno 610. Jadi kemampuan
gaming je hampir setara lah, walaupun boleh saya katakan dia lebih baik sedikit lah berbanding dengan chipset Snapdragon 460. Okey, jadi itu agak mengecewakan sedikit lah, kerana untuk jenama Poco sendiri untuk jenama Poco sendiri, dengan selama ini yang mementingkan value for performance, untuk tahun ini bagi saya Poco M3 ini untuk performance atau prestasi dia boleh dikatakan biasa-biasa je lah. Tak seperti abang-abang dia, Poco F1, Poco F2 Pro dan Poco X3, yang mana performanya melebihi daripada nilai. Bagi saya untuk performance smartphone ni biasa-biasa je, ya, tak seperti abang-abang dia. Okey, seterusnya itu dari segi chipset yang digunakan, dan performanya yang bagi saya tak meningkat orang kata apa secara drastik lah berbanding dengan chipset mid-range yang lain. Bahkan untuk chipset Snapdragon 660 bagi saya lebih baik sikit dari segi kemampuan download dia dan juga kemampuan untuk merakam 4K. Jadi smartphone ni memang tak boleh rakam 4K, jadi itu downgrade lah, Tapi ramai yang tak tahu bahawa dia orang ingat kalau smartphone mid-range sekarang ni mesti dah boleh rakam 4K. Namun smartphone ini dengan walaupun menggunakan chipset mid-range tapi tiada kemampuan untuk merakam 4K. Jadi itu adalah gimmick lah penggunaan chip mid-range. Pakai chip mid-range tapi tak ada kemampuan untuk merakam 4K, agak sedih lah. Okey, seterusnya dari segi bateri, ini agak mengagumkan lah kalau kita tengok handset dengan tawaran harga permulaan 499 sebelum ini diberikan bateri 6000, dan juga dimaklumkan diberikan fast charging sebesar 18 watt, dan diberikan dalam kotak untuk kepala charger je 22.5 watt. Jadi ramai yang menyangka cas smartphone ni boleh dikatakan cepat lah, tapi boleh saya katakan mengikut pengalaman saya, pengecasan dia agak lama lah, dalam 2 jam lebih, untuk kosong kepada 100%, disebabkan bateri ini menggunakan bateri yang besar, jadi untuk cas dia agak lama. Jadi kalau dapatlah pengecasan yang lebih besar sepadan dengan bateri dia, kapasiti bateri yang besar, bagi saya itu lebih baik lah kalau dapat. Jadi boleh dikatakan gimmick jugalah. Okey, dan seterusnya secara overall untuk Poco M3 ni, saya boleh katakan daripada pengalaman sebelum ini, kata apa, dengan dan gimmick yang terakhir yang nak saya sentuh ini adalah gimmick yang bagi saya paling hebat lah, iaitu dari segi penawaran harga smartphone ini sendiri. Ramai yang menyangka smartphone ini dijual dengan harga serendah 499, namun harga yang diberikan itu hanya untuk bird pricing ataupun harga pelancaran. Untuk harga sebenar smartphone Poco M3 untuk spek 4GB RAM 64GB ROM adalah 599, namun untuk harga penawaran sahaja diberikan serendah 499. Jadi untuk harga 599, sebenarnya smartphone ini telah termasuk dalam kategori smartphone yang berharga mid-range. Dengan harga macam ni, sebenarnya banyak smartphone yang berharga 599 atau ke bawah yang bagi saya mempunyai spek yang lebih lagi dari smartphone ni. Contohnya dalam penggunaan chipset 665, kalau tahun lepas banyak smartphone yang menggunakan chipset 665 yang telah dijual pada tahun ini dengan harga 599 ke bawah. Contohnya Realme 5i dan juga keluaran Redmi sendiri, iaitu Redmi Note 8 boleh didapat dengan harga bawah 599, namun dengan performa yang lebih baik lah bagi saya, untuk terutamanya dari segi performance kamera, kamera dan juga performance untuk download menggunakan data.
Sebab chipset 665 performance kamera dia boleh sampai 4K 30 fps dan Full HD 60 fps serta ada stabilizer untuk Full HD. Jadi begitu juga ada juga diberikan kamera wide angle, contohnya Redmi Note 8 dan juga Realme 5i ada wide angle dah. Jadi bagi saya untuk harga je sebenarnya adalah gimmick yang terbesar lah untuk smartphone ni. Ramai yang menyangka smartphone ini adalah smartphone bajet termurah lah. Namun sebenarnya untuk harga 599 itu smartphone ini tergolong dalam mid range biasa. Namun saya tak kata smartphone ini tak berbaloi. Dia masih lagi berbaloi untuk anda beli. Okey, untuk kesimpulannya, adakah smartphone ini berbaloi anda beli? Okey, boleh saya katakan amat berbaloi anda beli kalau anda dapat dengan harga penawaran serendah 499. Kerana dengan harga 499, headset ni termasuk dalam kategori smartphone entry level. Namun diberikan spek mid range, bahkan ada penambahbaikan dari beberapa sudut. Contohnya diberikan screen Full HD+, diberikan 2 stereo speaker dengan rekaan yang agak premium kan, walaupun penggunaannya adalah plastik plastik, atasnya plastik, bawahnya plastik, namun berbaloi lah sebab plastik yang digunakan ini pun plastik yang sedap dan selesa untuk dipegang dan tak mudah lekat cap jari. Okey, selain itu dengan penawaran bateri yang agak besar 6000, walaupun ada review daripada YouTuber lain mengatakan walaupun smartphone ni pakai 6000, namun untuk performance bateri dia tak jauh beza lah dengan 5000. Disebabkan mungkin lah disebabkan UI dia yang agak kurang efisien begitu juga dengan ada beberapa aduan berkaitan dengan agak lag, bukan lag lah, lebih pada slow lah, slow untuk buka aplikasi contohnya macam kamera tapi itu cuma masalah yang kecil lah, agak lambat sikit lah okay. Namun dengan kalau anda dapat dengan harga penawaran 499, bagi saya amat berbaloi lah dengan spek yang diberikan melebihi daripada pengeluar yang lain sebab jarang lah nak jumpa dengan harga 499 anda dapat stereo speaker, screen Full HD, chip mid range yang dikeluarkan pada tahun ini menggunakan Snapdragon 662 dengan disediakan pengecasan 18W, bateri 6000 dengan rekaan yang menarik dan kamera 48 megapiksel. Jadi bagi saya, kalau anda dapat dengan harga serendah tu amat berbaloi. Namun dengan harga 599 masih lagi berbaloi jika anda inginkan spek yang agak lengkap Namun jika anda mementingkan contohnya kamera, bagi saya ada smartphone lain yang lebih berbaloi anda cari. Contohnya Realme 5i, Redmi Note 8 yang mana sekarang dijual dengan harga bawah 599 yang samalah dengan smartphone ini dan juga dengan pengalaman penggunaan yang bagi saya lebih lancar sebab smartphone ini agak slow lah. Kemungkinan dari segi slow ni disebabkan UI dia yang masih baru dan kurang stabil Jadi itu saja untuk ulasan saya kali ini setelah pemakaian lebih hampir seminggu. Jadi boleh saya katakan smartphone ini berbaloi dibeli bagi orang yang nak cari smartphone yang murah dan bukanlah bagi orang yang mementingkan performance yang berlebihan lah, yang nak power main game. Boleh main game namun dengan kadar yang sederhana. Okey, jadi itu saja untuk review saya kali ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.